أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sekali dan selamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga barakah, juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ni menunaikan salat maghrib berjemaah dan insya-Allah bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Allah SWT janjikan bila mana hadirnya kita dalam majlis ilmu akan hadirnya malaikat-malaikat yang memayungi. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh staf kepimpinan Surau, Tuan-tuan guru, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal yang hadir pada malam ni. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan muslimin muslimat, adik-adik para hufaz yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah melalui selesai. Allah beri peluang bagi kita untuk berada dalam madrasah Ramadan dan juga meraihkan kemenangan di bulan Ramadan pada bulan Syawal. Dan alhamdulillah Allah masih terus berikan kita kehidupan ataupun berikan nafas untuk kita bersama terus dalam dunia yang Allah berikan pinjaman kepada kita untuk kita mencari sebanyak mungkin ilmu, sebanyak mungkin ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Mudah-mudahan bila mana kita berada di titian sirat, kita dapat melepasi tak terjatuh ke dalam neraka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum ni kita berhenti sebelum Ramadan, kita masih meneruskan pengajian kitab Syam'ilah Muhammadiyah, kitab yang menceritakan khusus tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya katakan kalau kita lihat dalam dunia ni sejak daripada lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wafatnya baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kini takkan kita dapati mana-mana buku ataupun kitab yang menceritakan biografi lengkap tentang pemimpin dunia, kecuali dalam kitab atau kecuali dalam kitab Syama'il ni, yang bagaimana kita ketahui bahawasanya selengkap-lengkapnya bagaimana para sahabat melalui hadis-hadis yang diriwayatkan sama ada didengari terus daripada baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ni kalau kita lihat biasanya kitab sirah ataupun kitab-kitab biografi lain menceritakan secara umum saja tentang biodata seseorang pemimpin ataupun seseorang yang kita anggap dia ataupun kita kenali. Tetapi dalam kitab Syama'il ni, daripada bentuk fizikal susuk tubuh Nabi SAW sehinggalah kalau kita lihat bagaimana cara Rasulullah berpakaian, cara Rasulullah makan, tempat tidur Rasulullah dan sebagainya, insya-Allah kita boleh lebih mengenali junjungan besar susuk tubuh yang dipanggil sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Nabi SAW ni yang kita selalu sebut menjadi ikutan contoh teladan yang terbaik di kalangan umat manusia. Jadi melalui sirah dan juga melalui apa yang kita baca melalui kitab-kitab ataupun hadis-hadis ataupun apa yang Allah sebut, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang mana wahyu Allah yang diturunkan melalui utusan baginda junjungan besar ini, maka daripada situ kita, itu sebab saya katakan kita tak akan ada rasa sepatutnya dalam kehidupan kita ni rasa ada kosong ataupun rasa asyik nak menyalahkan
takdir je. Orang Melayu ni suka salahkan takdir, kan? Biasa banyak. Tapi kalau kita lihat, saya katakan dalam Quran Allah sebut apa yang kita buat ni Allah dah cerita dah sebelum ni, semua dalam kebanyakan kita semua cerita dalam Quran. Peristiwa yang berlaku yang mana saya katakan peristiwa hebat, peristiwa yang mana Allah jadikan satu-satu kaum, bila mana kaum tu tak mengikut ataupun Allah murka dengan satu kaum, Allah cerita bagaimana Allah beri mereka ni satu bencana, sama ada diturunkan bencana ataupun musibah kepada mereka ataupun mana-mana kaum ataupun rasul yang mana mereka ni mengikut apa yang diperintahkan ataupun diturunkan oleh Allah SWT. Kita tahu bagaimana Allah cuba channelkan mereka ni nak menuju syurga Allah SWT. Sebab apa? Bila mana kita tahu dekat akhirat, bila mana dihitung pada yaumul qiyamah, dekat pada masyar, hari pembalasan tu, di situlah kita ketahui bagaimana amalan-amalan kehidupan kita yang selama ni kita di dunia yang sementara, yang Allah janjikan, yang Allah kata banyaknya bila mana kat dunia ni walaupun sementara. Kita tahu di dunia ni lah yang kita perlu mencari ataupun mengamalkan ataupun kita perlu mengikut apa yang disyariat ataupun diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah malam ni kita teruskan dalam, kita berhenti sebelum ni dalam bab yang ketiga, bab maja'a fi sya'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sempat baca dua hadis. Yang pertama dalam bab yang ketiga, secara ringkas hadis yang ke-24, muka surat 35. Tuan-tuan adik-adik ada kitab terjemahan ataupun yang ditahqiq oleh Syekh Masnur Hamzah ni, hadis yang ke-24 muka surat 35 ni daripada Anas bin Malik, secara ringkas yang menceritakan bagaimana sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ketahui dalam hadis sebelum ni pun, dalam bab pertama kita tahu hadis umum daripada Anas bin Malik, dia cerita rambut Nabi SAW ni tak laisa bil ja'dil qatat, dikatakan tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus, maksudnya ikal mayang. Kemudian hadis yang ke-25 daripada Aisyah, daripada isteri Nabi sendiri, bagaimana dalam hadis ni juga ketika mana dalam Aisyah bersama Nabi ketika mandi junub, Aisyah melihat rambut Nabi yang dalam keadaan panjang. Jadi dalam ada keadaan-keadaan tertentu, saya katakan. Jadi dalam bab yang ketiga ni kita insya-Allah lebih mengetahui ada tiga keadaan rambut Nabi SAW. Jika mana Nabi SAW ni tidak mencukur rambut beliau, kalau kita lihat ulama ataupun ahli hadis mensyarahkan kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ni, tuan-tuan, ada para hafaz, menyatakan rambut Nabi ini Nabi cukur ketika mana saya katakan sama ada Nabi mengerjakan umrah ataupun haji saja. Ada yang menyatakan hanya dua kali, sekali ketika mana dia buat umrah, buat haji, dan juga sekali bila mana dia buat umrah. Umrah dia buat banyak kali, kita tahu. Tapi ketika itu dia nyatakan. Jadi keadaan rambut Nabi ini, para ahli hadis ataupun ulama, dia katakan keadaan biasa kalau Nabi tak mencukur rambut Nabi yang paling pendek sampai ke cuping telinga, sampai ke cuping telinga ni. Rambut Nabi dalam keadaan biasa paling panjang sampai ke bahu. InsyaAllah nanti kita masuk hadis yang seterusnya ni, kita lihat lebih terperinci lagi cerita tentang bab rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang seterusnya, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 daripada sahabat Nabi Al-Bara' bin Azib, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya. Al-Bara' bin Azib, sahabat di kalangan Ansar yang berada di bumi Madinah, yang wafat pada tahun 72 Hijrah. Okey, saya bacakan lepas ni. Saya minta tolong kepada adik-adik hufaz untuk bacakan yang hadis ni. Pertama ni saya bacakan dulu dia punya matan dan juga terjemahan. Hadis daripada Al-Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina al-mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki bentuk tubuh sederhana,
kedua-dua bahunya bidang, dan rambutnya yang terurai menyentuh kedua cuping telinga. Jadi hadis yang ke-26 ni, muka surat yang 36 ni tuan-tuan, adik-adik para hafiz semua, hadis daripada Bara bin Azib ni dikatakan sebenarnya Rasulullah ni dia cerita, masih lagi mencerita tentang fizikal tubuh badan Rasulullah. Dikatakan tegap, sesuai dengan saya katakan tegap dan sasa badan dia sesuai dengan kejadian yang Allah ceritakan kepala Nabi, bagaimana muka Nabi tak bulat tetapi dikatakan bunjur, sesuai dengan dada Nabi yang dikatakan dada dan perut dia sama rata. Okey, dan juga sesuai dengan keadaan tapak juga, tapak tangan Nabi, tapak kaki Nabi tebal, terasa tebal. Tetapi ada dua keadaan kita tahu, bila mana dalam keadaan Nabi bekerja, dalam dua keadaan Nabi berjihad ataupun melakukan sesuatu pekerjaan. Bila sahabat rasa tapak tangan dengan kaki Nabi ni ataupun tapak tangan Nabi ni kulit dia rasa tebal. Tapi dalam keadaan biasa, kalau Nabi SAW tak melakukan apa-apa, dikatakan lembut. Itu yang ditafsirkan oleh ulama. Sebab dalam hadis ada dua kenyataan, ada sahabat rasa tangan Nabi ni lembut, ada rasa tapak tangan Nabi ni terasa kasar ataupun tebal. Kemudian dalam ni Al-Bara bin Azib nak cerita tentang rambut Nabi dalam keadaan jumah. Tafsiran daripada hadis yang ke-26 ni, dia katakan rambut Nabi yang dalam keadaan jumah. Sebelum ni kita pernah dengar yang dipanggil dalam istilah Arab dia limah, kan? Rambut Nabi SAW limah, tebal daripada atas ni sampai ke cuping telinga. Kemudian ini dipanggil rambut Nabi dalam keadaan jumah. Jumah ni dalam keadaan rambut Nabi cecah dua cuping telinga ni juga, dan sampai ke melebihi cuping telinga sampai ke bahu. Maksudnya rambut Nabi ni tebal. Yang cecah tadi tu dalam keadaan paling pendek, limah tu istilah dalam Arab dia panggil limah. Rambut Nabi tebal sampai atas, sampai ke cuping telinga, hujung rambut ni sampai ke cuping telinga saja. Kemudian yang dalam hadis ni dia kata jumah melepasi cuping telinga ni, rambut panjang biasa orang selit kat sini, tapi hujung rambut tu sampai ke bahu Nabi SAW. Itu keadaan rambut Nabi SAW yang paling panjang dalam sepanjang hidup Nabi SAW. Kemudian dia katakan rambut Nabi ni tebal lah, daripada atas kepala ni sampai. Al-Bara bin Azib, antara sahabat yang lama sentiasa berdamping dengan Nabi SAW, dia lihat rambut Nabi daripada atas kepala sampai ke cuping ni, atas ni rasa tebal sampai ke bawah. Itu sebab bila mana kalau kita lihat Nabi SAW dalam ni juga, dalam bab rambut ni nanti ada dalam satu dua hadis yang kita dapat pelajari, bukan sahaja tentang sifat rambut Nabi SAW, tetapi kita ketahui juga ada hukum fiqah yang terdapat dalam hadis tersebut. Beberapa hukum fiqah, antaranya bagaimana Nabi SAW ni bila mana dia mendandan rambut, dalam keadaan dia merapikan rambut, adakah boleh ke tak boleh, bagaimana hukum mencukur rambut dalam pandangan mazhab-mazhab tertentu. Jadi dalam ni dia nak katakan keadaan rambut Nabi ni sampai jumah. Dan satu lagi yang kita pernah dengar sebelum ni juga, dipanggil sebagai wafrah. Jadi rambut Nabi, hadis yang sebelum ni kita baca hadis yang umum menyatakan rambut Nabi yang pertama dipanggil sebagai limah sampai ke cuping telinga. Kemudian wafrah ni yang di bawah, di tengah-tengah, tak sampai ke bahu, bawah daripada cuping telinga. Saya katakan bila yang perempuan, kalau tuan-tuan adik-adik biasa tengok perempuan pakai anting-anting ni kat telinga ni, di bawah sikit daripada tu, tapi tak sampai ke bahu. Yang kedua, keadaan yang kedua. Yang ketiga, keadaan ni dipanggil jumah, yang seperti mana yang diterangkan oleh Al-Bara bin Azib dalam hadis ni. Rambut Nabi jumah sampai ke bahu. Itu paling banyak, hujung rambut tu sampai ke bahu. Okay, seterusnya hadis 26 dan hadis 25 ni kalau lihat pada matan dan juga terjemahan dia lebih kurang sama. Al-Bara bin Azib daripada Aisyah, dan juga Al-Bara bin Azib ni kalau kita lihat lebih mendalam lagi, hadis ni nak menyatakan, nak cerita tentang perkara yang sama. Seterusnya hadis yang ke-27, hadis daripada Qatadah. Boleh seorang tolong bacakan hadis daripada Qatadah. Fadhal, siapa nak baca?
Silakan. Okey, terima kasih. Hadis daripada Qatadah. Qatadah ni antara seorang tabi'in yang lahir pada tahun 60 Hijrah. Nama sebenarnya Qata'ah bin Dim'ah, secara ringkas As-Sadusi. Dia punya biodata dia wafat tahun 118 Hijrah. Jadi hadis yang ke-27 ni lagi nak menerangkan ataupun nak cerita pada kita ni, tuan-tuan muslim-muslimat, adik-adik para hufaz, tentang sifat rambut Nabi SAW. Masih lagi sifat rambut Nabi. Jadi qultu li Anas, dikatakan aku bertanya, Qatadah ni bertanya kepada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ni, tuan-tuan? Dalam hadis pertama kita baca bab fizikal, Anas bin Malik ni PA kepada Nabi, personal assistant dia. Kalau dulu dia panggil khadam kan, yang mana duduk dengan Nabi 10 tahun, yang mana Nabi doakan bila mana ibu dia datang, Nabi masuk ke bumi Madinah, ibu dia berikan datang berjumpa dengan Nabi, doakan kepada Anas bin Malik ni jadi seorang yang hebat. Dan daripada zuriat Anas bin Malik ni lahirnya anak-anak cucu cicit ni melebihi 100 orang dikatakan, daripada sulbi, daripada zuriat Anas bin Malik ni. Sebab ketika mana Nabi sampai ke bumi Madinah ni, ibu dia serahkan Anas bin Malik ni untuk berkhidmat dengan Nabi SAW. Dikatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah SAW? Kaifa kana sya'ru Rasulullah SAW? Maka Anas menjawab, rambutnya tidak kerinting. Ini tentang rambut Nabi, dan tidak lurus kaku. Dalam ni kita tafsirkan, kalau dalam keadaan dalam bahasa kita mudah, rambut dia macam rambut ikal mayang. Panjang rambut Nabi baginda menyentuh kedua-dua cuping telinga. Ini dalam ni hadis ini nak menceritakan tentang kadar panjangnya rambut Nabi itu, dan juga bagaimana sifat keadaan yang kita tahu tadi. Saya katakan ada tiga keadaan. Bila mana dalam hadis ini, kalau dilihat lebih dalam tentang tafsiran hadis, kita ketahui bahawasanya bila mana Nabi SAW tak potong rambut, tak cukur rambut, saya katakan rambut Nabi ini panjang dalam 3 keadaan tadi yang saya sebutkan. Kalau tidak, bila mana Nabi cukur, maka macam botak rambut dia kalau dicukur. Kemudian ditambah lagi oleh Imam Al-Qadiyat, dikatakan dia detailkan lagi bagaimana yang diterangkan rambut, dikatakan panjang tu sampai ke cuping telinga ni. Dikatakan bila mana Imam Al-Qadiyat sebut, bila dilihat daripada belakang tu, nampak Nabi ni rambut tu dikatakan diselitkan, rambut panjang tu di belakang ni dalam keadaan jumah ni sampai ke bahu, dan hujung dia sampai ke bahu. Kalau dilihat daripada sisi tepi pula, Imam Qadiyat kata dia nampak tu dalam keadaan seperti mana keadaan jumah yang sampai ke cuping telinga saja. Itu Imam Al-Qadiyat dia nyatakan, dia lebih detailkan lagi. Bila mana dia lihat sahabat-sahabat, mungkin ada sahabat lihat dari sisi belakang, dari sisi tepi. Itu sebab dia ada beberapa keadaan rambut Nabi SAW. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita tahu rambut Nabi SAW ni juga bagaimana dikatakan pada peringkat awal ni, nanti kita ada hadis yang cerita tentang bagaimana Nabi SAW ni pada peringkat awal rambut Nabi panjang kan. Kalau rambut panjang ni kalau tak kemas memang nampak tak cantik lah, kusut masai. Tetapi bagaimana Nabi SAW pada peringkat awal ni nak ajar pada para sahabat ketika mana berambut panjang, sebab ini mengikut uruf, saya katakan dia mengikut uruf dan adat ketika mana zaman ketika tu. Tapi itu sebab bila ketika tu rambut kebanyakan Nabi dan juga para sahabat ni berambut panjang, jadi tak pelik. Tapi kalau dalam keadaan kita dekat Malaysia ni tuan-tuan, bila orang berambut panjang ni pula yang jadi pelik, sebab uruf dan keadaan adat kita ni Allah jadikan. Sebab setiap tempat dan setiap kawasan tu berbeza, warna kulit dia lain kan, ada coklat, ada yang putih-putih pula, putih macam-macam putih ada. Kalau kulit Nabi ni kita tahu warna putih kemerah-merahan, dia katakan
Warna putih kemerahan bukan putih macam orang Jepun, putih melepak macam orang putih ada titik-titik merah, tak. Jadi dalam bak rambut ni juga dijadikan setiap tempat tu mengikut keadaan dan juga huruf adat satu tempat. Kalau di Malaysia kita berambut pendek, keadaan macam biasa adik-adik ni, itu normal lah, tak pelik. Yang pelik ni kalau orang berambut panjang lepas tu tak dirapikan, tak dikemaskan. Sebab bila mana kita baca hadis dalam masa yang sama, saya katakan Nabi ini nak mengajar, sebab Nabi sebut apa yang Nabi cuba tonjolkan dari segi perbuatan Nabi yang keluar daripada mulut Nabi ataupun daripada lahirnya daripada hati Nabi ini, sebenarnya tujuannya untuk mengajar ataupun menampakkan, menunjukkan kepada para sahabat dan umat Islam secara khususnya tentang bagaimana peribadi Nabi ini dijadikan sebagai contoh teladan ataupun akhlak yang perlu kita ikuti. Sebab dia katakan bila mana kita tahu sifat berjalan Nabi bagaimana, sahabat-sahabat kata sahabat lain tak sempat pun, antara sifat Nabi kan, Nabi suka bagi salam sebelum orang lain bagi salam. Nabi, sahabat sampai tak sempat nak bagi salam, Nabi akan bagi salam dahulu. Tak kira lah kat mana, dengan orang baru ke, dia baru jumpa ke kan. Antara lain juga kalau kita lihat Nabi ajar kepada para sahabat bagaimana bila mana Nabi berjalan, Nabi akan suruh sahabat-sahabat berjalan di hadapan. Sebab apa? Sebab dikatakan akan adanya malaikat yang berjalan di belakang Nabi. Supaya sahabat-sahabat antara lain dia, bila Nabi berjalan kat belakang ni, contoh macam tok guru lah dengan adik-adik para hufaz kan. Adik-adik jalan kat depan, tok guru jalan belakang, dia akan tahu okey perangai setiap seorang ni macam mana kan. Itu antara juga yang Nabi ajarkan kenapa Nabi suka berjalan bagi sahabat-sahabat jalan dari depan. Dia boleh tengok keadaan okey anak murid dia, kawan-kawan sahabat-sahabat dia ni perangai macam ni. Okey. Jadi itu dikatakan bila mana Nabi sebut innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, maksudnya akhlak sahabat ni dan juga umat Islam secara khusus. Jadi dalam ni dia kata hadis yang ke-27 juga kalau kita lihat dari segi pengajaran hadis daripada 3 hadis daripada 25, 26, 27 ni, sebab hadis ni dari segi matan dia dan juga terjemahan dia, maksud dia tu lebih kurang sama, yang cerita tentang sifat rambut Nabi. Jadi dalam ni kita ketahui bahawasanya rambut Nabi SAW ni juga bukanlah pendek, dan juga Nabi SAW ni bila mana berambut panjang, dia ada cara dan juga bagaimana Nabi kemas dan juga rapikan. Nanti kita masuk hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-28. Pendek ni, siapa boleh nak baca hadis daripada Ummu Hani binti Abu Talib. Silakan. Hadis daripada Ummu Hani bin Abu Talib. Siapa dia Ummu Hani ni? Ummu Hani nama sebenarnya Fakhitah, sebelum ni pun ada, sepupu perempuan Nabi kan, anak kepada pakcik dia yang mana dia tinggal selepas kewafat datuk dia meninggal Abu Talib, Nabi tinggal dengan bapa dia. Jadi sepupu, saudara kandung kepada siapa? Ja'far, Hamzah, Sayyidina Ali. Tu adik-beradik Ummu Hani ni, nama dia Fakhitah. Dia cumanya Fakhitah ni dia peluk Islam. Dalam hadis ni menyatakan juga di sebalik hadis ni dia nak beritahu Fakhitah ni peluk Islam selepas daripada peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam lewat, bukan dari peringkat Nabi jadi diutus jadi Rasul terus tak. Sebab kita tahu ada ahli keluarga Nabi ni yang lambat, antara saudara sahabat-sahabat Nabi pun di kalangan kecil kebanyakan bila dalam peristiwa Fathul Mekah, banyak baru mereka ni yang memeluk Islam, antaranya ni Fakhitah. Dikatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamatan wa lahu 4 ghadair. Dikatakan semasa penaklukan kota Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memasuki kota ini dengan rambut yang diingkat 4. Ghadair ni rambut diingkat 4 ni rambut tocang. Ni dalam hadis ni bagaimana ada hukumnya, bagaimana dia nak cerita tentang Rasulullah ni dia dandan atau bab dandan ataupun bab dia menghias rambut.
Jadi dalam ni hadis ini dikatakan bila mana dalam peristiwa Fathul Mekah, kalau tengok para ulama katakan, ada yang katakan Nabi ikat rambut tocang kan, macam kalau ada nak biasa kita nak perempuan ikat tocang dua kan. Dikatakan dalam ni ulama yang mengatakan dia ikat 4 dalam ni, ada yang mengatakan 2 di sebelah kiri, 2 sebelah kanan, ada juga yang mengatakan dia ikat 4 daripada atas ni sampai ke belakang. Biasa kan kalau adik-adik tuan-tuan lihat orang apa ni berbangsa Afrika, pemain-pemain bola rambut di hias rambut. Jadi dalam ni maksudnya dalam ni bila mana kita melihat sendiri dalam peristiwa Fathul Mekah, dalam ni dalam bab menghias ataupun bab dandan rambut ni, jatuh hukum ni kalau kita lihat dalam hadis ni harus ada keharusan, sama ada bagi lelaki pun harus hukumnya untuk mendandan ataupun menghias rambut, juga bagi wanita. Cuma wanita ni lebih hias rambut ataupun menghias diri ni lebih keutamaannya bagi mahramnya lah. Lelaki juga diharuskan untuk menghias ataupun mendandan rambut ni, maksudnya dibolehkan, tetapi taklah sampai mengubah, maksudnya mengubah keadaan kan. Kalau contoh ada rambut kerinting kan, biasa nak ubah jadi rambut lurus, tu tak boleh lah. Dia hias ni rambut keadaan, Nabi kat tocang dia biasa hias dandan, dia kena faham. Kata ada istilah mengubah, kalau mengubah sesuatu yang Allah dah jadikan tu, maka tak boleh hukum dia. Sama juga macam kata bila ada rambut uban kan, rambut uban warna putih, nak color kan, nak color boleh, tapi nak color dengan warna hitam nak jadi rambut asal tu, warna hitam betul-betul hitam tak boleh. Dia warna seakan-akan hitam boleh. Dan Nabi memang ada gunakan peralatan ataupun inai khas yang untuk diwarnakan rambut. Sebab kita tahu bila mana sahabat kata Nabi sebelum ketika mana dia wafat tu, rambut yang ada pada uban yang ada pada janggut dan juga rambut Nabi tu tak sampai 20 helai kan. Jadi dia ada keadaan, ada hukum-hukum yang dalam hadis ni bila mana kita baca ada dikatakan, dinyatakan hukum-hukum tertentu. Jadi dalam ni dikatakan hadis ni diharuskan bagi lelaki untuk berdandan rambut. Nabi sendiri dalam peristiwa Fathul Mekah ni diperlihatkan pada sepupu dia ni, Nabi ketika tu dia mengikat rambut dalam ni. Tapi kita tahu dalam peristiwa Fathul Mekah ni sebenarnya tak ada berlaku peperangan, tak ada pertumpahan darah pun. Nabi masuk ketika tu tak ada berlaku pun peperangan. Dalam selepas Nabi dah berhijrah ke Madinah ni 10 tahun, antara lainnya dikatakan Nabi rindu untuk kembali ke Mekah, dan juga disebabkan adanya berlaku pelanggaran perjanjian Hudaibiyah ketika tu. Jadi Nabi kembali ke bumi Mekah nak menentang kaum Quraisy ketika tu, tapi tak ada berlaku peperangan. Jadi dalam hadis ni kita ketahui salah satu hukum selain daripada tadi, kita tahu bagaimana hukum nak cukur rambut kan. Bagi lelaki itu mengikut keadaan uruf, maksudnya boleh tak ada masalah nak cukur rambut, bukanlah hukum haram sebab Nabi tak buat. Tapi nak katakan dalam tu keharusan, sebab dalam pandangan Imam Nawawi menyatakan, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi kan nak bermazhab Syafi'i, dia katakan hukumnya harus untuk cukur rambut jika tak memudaratkan dan juga tidak menyusahkan. Maksudnya bila kita cukur tu, kalau ada berlakunya kemudaratan pada kepala, kalau dah cukur kan cukur habis kan, timbul pula merah-merah ke apa kat kepala, maka tak dibolehkan. Ataupun dikatakan dalam tu Imam Nawawi menyatakan hukumnya harus selagi mana tak menyusahkan dan juga tidak memudaratkan. Kalau kita tengok pada mazhab Maliki, antara Imam Ibn Arabi yang bermazhab Maliki, dia terus kata haram, tak boleh cukur, mengikut apa yang Nabi, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Tapi kita ambil pandangan daripada mazhab Syafi'i ini, maksudnya ada keharusan. Sebab lagi pun dia mengikut uruf, saya katakan ikut uruf dan juga adat dalam satu tempat. Okey, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-29, hadis daripada Anas bin Malik ni. Saya baca hadis ni pendek dia. Hadis daripada Anas bin Malik, anna sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Sesungguhnya panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan
sampai ke pertengahan, sehingga pertengahan kedua-dua telinga baginda Nabi SAW. Ini sahabat Nabi Anas bin Malik yang saya katakan lama bersama Nabi. Dia katakan ini dalam keadaan yang kedua rambut Nabi berada di tengah-tengah wafrah. Dia dipanggil istilah ni sebagai wafrah. Rambut panjang Nabi ni bila mana dia lebih sedikit daripada, kalau saya katakan perempuan pakai anting-anting ni lebih sikit je daripada anting-anting, tak sampai ke bahu. Jadi ini keadaan yang kedua. Kalau kita tengok nota kaki, adik-adik tengok, Al-Iraqi berkata rambut Rasulullah SAW tu ada 3 bentuk, wafrah, limah dan juga jummah. Yang diterangkan dalam hadis ni tentang wafrah, rambut yang hampir menyentuh daun telinga ni limah, rambut yang sampai ke bawah daun telinga jummah, rambut yang sampai ke bahu. Rambut Rasulullah SAW ni ada keadaan dia. Kadang-kadang saya katakan tadi, kalau dia tak cukur rambut tu, rambut dia panjang. Kalau tak ada potong rambut tu, rambut dia panjang. Kalau dipotong maka pendek. Jadi katakan kadang-kadang rambut Rasulullah ni para sahabat lihat panjang sampai ke bahu. Ada keadaan sahabat tengok pendek. Pendek pun paling pendek sampai ke cuping telinga sahaja. Ini hadis ni pun lebih kurang dari segi matan dan terjemahan ni cerita tentang sifat rambut Nabi SAW. Hadis yang seterusnya boleh bacakan. Hadis ni ada berbeza sikit, dan juga kita lihat hadis ni antara sifat yang apa yang Rasulullah cuba ajarkan ataupun cuba perlihatkan kepada para sahabat, bagaimana sebelum syariat, satu-satu syariat ni ataupun wahyu Allah turun ni, maka bagaimana Rasulullah lakukan ataupun Rasulullah ikut. Saya bagi contoh bagaimana sebelum adanya puasa kan, puasa 30 di bulan Ramadan. Sebelum adanya puasa, bagaimana umat Islam berpuasa kan? Ketika tu kalau kita tahu bab solat, kita tahu memang ada Allah turunkan syariat solat 2 rakaat pada peringkat awal, kemudian dimasukkan ayat tu solat 2 rakaat pada waktu pagi, siang, 2 rakaat pada waktu malam, dipanggil sebagai tahajud. Kemudian dimasukkan bila mana dalam peristiwa Mi'raj diwajibkan ketetapan solat 5 waktu. Dikhususkan kepada umat Islam. Dalam bab puasa kita tahu bila mana orang Islam berhijrah ke Madinah ni, mereka mengikut apa yang orang Yahudi kan puasa tu. Sebab bila orang Yahudi ketika tu orang-orang mengejek orang Islam sebab tak ada puasa khusus untuk mereka, jadi Allah turunkan syariat untuk adanya puasa khusus untuk orang Islam, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Jadi hadis yang ke-30 ni daripada Ibnu Abbas. Boleh tolong baca kan sebelum kita hadis yang ke-30. Siapa nak baca boleh baca. Silakan, tafadhal. Hadis yang ke-30 ni, hadis yang menceritakan tentang bagaimana cara Nabi SAW ni merapikan ataupun dia sikat rambut lah. Sebab nanti dalam ada bab yang bab yang seterusnya, bab bagaimana Rasulullah SAW ni jaga kekemasan diri, dia merapikan rambut dia bagaimana. Jadi dia katakan dalam ni sesungguhnya pada awalnya anna Rasulullah SAW ni kana yazdilu sya'ru. Pada awalnya Rasulullah SAW ni bagaimana Nabi sikat rambut, dia mengikut Nabi sikat rambut Nabi panjang, dia lepaskan ke bahagian hadapan, terurai ke hadapan sehingga ke dahi dia. Orang musyrik pula ketika tu masa Nabi sikat dengan cara dia uraikan ataupun sikat ke belah depan ni, orang musyrik dia merapikan rambut ataupun sikat rambut dia ni dalam sikat belah tengah. Dalam ni dikatakan 2 bahagian, satu ke kiri, satu ke kanan. Maksudnya sikat belah tengah, rambut panjang, adik-adik rambut panjang ni, kesan ni orang musyrik ketika tu dia bezakan. Kemudian para ahli kitab membiarkan rambut mereka ni terurai ke hadapan tanpa dibelah. Jadi dalam ni dikatakan Rasulullah ni ketika mana saya katakan tadi belum turunnya syariat ataupun syariat daripada Allah SWT ni, maka ketika tu Nabi suka mengikut apa yang ahli kitab buat.
Antara lain sebab dikatakan kita tahu siapa dia ahli kitab, dua agama lah, Yahudi dan juga Nasrani, yang hampir, yang maksudnya dia ada agama yang hampir dengan apa yang, sebab mereka ni pernah diturunkan Rasul, pernah didakwah oleh para Rasul. Maka Rasulullah sebab tu bila mana kita tahu, bila mana sebelum ni pun dalam kewajipan berpuasa, sebab tu Nabi bila mana tak ada kewajipan khusus diikut orang-orang Yahudi yang berpuasa, barulah turunnya bila mana ketetapan bulan Ramadan. Sama juga begini tuan-tuan, hari ini Barafaz bila mana dalam bab rambut pada kali pertama nak beza dengan orang musyrik ni, orang kafir ni, diikut ahli kitab. Tapi bila mana selepas tu, sebab antara lain juga selain daripada dia nak mengikut sebab apa yang diajarkan oleh dua agama ni, biasanya ahli kitab ni lebih hampir kepada agama Islam. Selain tu dia nak juga menarik orang-orang ahli kitab ni untuk mengetahui bahawasanya orang Islam ni apa yang diajarkan orang Islam ni tak jauh, sebab mereka ni juga pernah diutuskan oleh Allah SWT ni ke atas mereka ni Rasul. Sama juga Nabi ketika tu juga diutuskan oleh Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad ni sebagai utusan Allah. Jadi dia nak tarik orang-orang ahli kitab. Sebab kalau kita baca sebelum ni kan, bagaimana Salman Al-Farisi boleh memeluk Islam. Satu hadis panjang, Salman Al-Farisi yang dahulunya beragama Majusi kemudian berpindah ke agama Nasrani kan. Lepas tu pendeta atau tok guru dia dalam agama Nasrani ni minta dia untuk mencari Nabi akhir zaman. Itu sebab dah dia berhijrah dia daripada tempat dia asal dia tu, dia ke Madinah. Waktu tu Nabi ada di Madinah, dia nak cari Nabi SAW ni, sampai dia kena tipu, kena jual, duduk dengan orang Yahudi, dan akhirnya bagaimana Nabi merdekakan dia. Ketika tu dia belum beragama Islam, dan akhirnya bila mana dia merasai sendiri, melihat sendiri tanda kenabian yang ada pada Nabi, khatamun nubuwah kita baca dalam bab kedua, maka selepas tu dia beriman kepada Allah dan juga Nabi SAW. Itu sebab agama asal sama ni Majusi, dia pindah Nasrani. Tok guru dia yang minta cari, dia kata akan lahirnya pada akhir zaman ni akan datang dia panggil sebagai Nabi akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ni dikatakan kali pertama para ahli kitab ni sebab dia biarkan rambut seperti mana yang Nabi ikut mereka buat. Kemudian dalam keadaan belum ada perintah mengenainya, kemudian Rasulullah SAW ni membelah rambut ketika mana Allah dah turunkan perintah ni untuk keadaan bagaimana nak jaga merapikan juga menjaga kemasan rambut. Selepas daripada itu baru Rasulullah buat sikat rambut Nabi SAW ni belah tengah. Sebab rambut Nabi ni panjang, dikatakan panjang dan juga tebal bahagian atas. Jadi dia sikat rambut selepas daripada adanya turun perintah daripada Allah, maka Nabi SAW ni ikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat dalam ni dikatakan sebab apa tadi saya katakan dalam nota kaki ni, Rasulullah ni lebih cenderung mengikut apa yang ahli kitab buat ni, kerana ahli kitab ni memegang ajaran Nabi yang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian dia katakan ketika para penyembah berhala banyak yang masuk Islam, Rasulullah SAW meninggalkan sikap yang sama dengan ahli kitab. Itu antara lain juga, selain daripada bila mana perintah Allah dah turun, boleh lihat orang-orang kafir Quraisy ni, maksudnya orang musyrik ni, dah ramai yang memeluk Islam ni, dah mengikut apa yang diajarkan oleh Islam, maka Nabi pun ditinggalkan sikap apa yang sama dengan ahli kitab ni, diikut apa yang Allah perintahkan. Jadi kita habiskan hadis 31 ni, ada satu lagi hadis sebelum kita berhenti ni. Hadis yang terakhir dalam bab yang ketiga tentang rambut Rasulullah SAW ni, hadis daripada Ummu Hani lagi, daripada Fakitah tadi, sepupu Nabi. Hadis yang sama dengan hadis yang ke-29 tadi, hadis yang kita baca. Hadis yang ke-28 dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za safa dhafaira 40. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diikat 4. Maksudnya dibuat tocang. Jadi saya katakan tadi dalam dua hadis ni kita ketahui bahawasanya ada keharusan bagi lelaki ni dan juga bagi wanita, tapi dalam keadaan tertentu untuk berhias ataupun dalam ni disebut mendandan ataupun dia buat rambut lah. Nabi sendiri memperlihatkan kepada
kepada para sahabat dan juga kepada ahli keluarga dia bagaimana keadaan ataupun Nabi ni dalam keadaan-keadaan tertentu ni, dalam dia buat sesuatu, saya katakan dalam tu adanya hukum-hukum tertentu yang ni diperlihatkan. Jadi maksudnya kat dalam ni buat tocang ni boleh cumanya saya katakan tadi tu dalam keadaan macam contoh kita buat tocang kat anak-anak ni, jangan sampai kita terlalu leka kan, terlalu leka. Maksudnya sampai meninggalkan benda yang wajib. Kadang-kadang ni kan nak hias bukan sekejap, kalau anak-anak perempuan kan macam-macam nak hias. Jadi kalau lelaki ni pun ada dalam Nabi ajar kita ni berhias berdandan ni, keharusan ni dalam bukannya waktu yang lama, tempoh mungkin dalam sekadar dalam tempoh kurang daripada 5 minit untuk dirapikan, untuk menjaga kekemasan diri. Sebab kita tahu Nabi ni dalam apa keadaan Nabi akan sentiasa kemas dan rapi. Itu sebab kalau kita tengok bulu yang ada pada badan Nabi pun, kalau kita lihat dia katakan bulu yang paling banyak pun dekat dada, daripada dada sampai ke bahagian pusat. Kalau kita nak saya katakan. Jadi dalam beberapa hadis dalam bab cerita tentang rambut Rasulullah SAW ni, tuan-tuan muslimin muslimat ada ni para hafaz yang dirahmati Allah. Jadi secara ringkas kita dapat ketahui bahawasanya rambut keadaan Nabi ni, kita tahu dalam hadis-hadis umum sebelum ni dah menyatakan beberapa sifat rambut Nabi. Yang pertama dalam keadaan yang rambut Nabi ni paling pendek dalam sampai ke, dipanggil sebagai limah, dalam sampai ke cuping telinga. Kemudian dalam keadaan wafrah di antara, di tengah-tengah di antara cuping telinga dan bahu ni. Kemudian yang paling panjang rambut Nabi sampai ke bahu, dipanggil sebagai jummah. Jummah bahu. Dan juga keadaan dia Nabi selitkan rambut dia tu di belakang cuping telinga dan hujung rambut berada di bahu. Selain daripada itu, kalau kita lihat juga dalam ni bagaimana rambut Rasulullah SAW, kalau kita lihat hadis-hadis yang akan seterusnya nanti, Rasulullah SAW sentiasa bila mana dia sikat rambut, dia biasa lumurkan minyak zaitun pada rambut dia. Itu sebab kadang-kadang nak saya katakan ketika mana wafat, sahabat katakan uban Nabi yang rambut Nabi berwarna putih tak sampai 20 helai. Kadang-kadang ada sahabat kata daripada jauh kadang-kadang dia tak nampak pun ada uban. Sebab bila mana Nabi lumurkan dengan zaitun tu, dia bersinar, dia tak berapa nampak warna putih tu. Rambut nampak warna dia macam warna rambut yang lain. Lagipun uban dia tak banyak kan. Ada hadis yang kata 14 helai bila mana Nabi wafat, tapi pendapat kebanyakan sahabat yang masyhur dia katakan 20 helai rambut, yang 20 helai uban rambut yang berwarna putih pada rambut dan juga janggut Nabi SAW. Dan seterusnya dalam bab rambut ni juga saya katakan tadi ada hukum bagaimana keharusan dan juga hukum bagaimana Nabi cuba tunjukkan, ajarkan kepada kita ni sifat-sifat yang sebenarnya sunnah sebenarnya bukanlah sunnah-sunnah yang berat yang perlu kita nak praktikkan. Banyak sunnah-sunnah sebenarnya yang kita boleh, sunnah-sunnah yang ringan yang kita boleh ikut ataupun kita boleh buat. Banyak yang Nabi tinggalkan, dan cumanya kita jangan switchkan, jangan terbalik. Yang kita rasa dia satu sunnah sebenarnya satu tradisi bagi satu-satu kaum. Kita ingat benda tu sebagai satu sunnah, yang sunnah yang tradisi yang apa ni, yang sunnah pula kita anggap dia sebagai satu tradisi. Lepas tu kita tak buat. Jadi bila mana kita baca, kita mengaji tentang syama'il ni, saya katakan lebih terperinci cerita khusus dan bagaimana sebenarnya Nabi nak ajar kepada kita ni, umat dia ni, umat yang di akhir zaman. Dia kata bagaimana sebelum keluar ni Dajjal, sebelum berlakunya kiamat ni, bagaimana kita nak sentiasa mengingat ataupun mengingati baginda junjungan besar Nabi SAW ni, supaya bila mana amalan kita tak cukup, syafaat yang dijanjikan oleh Allah dan juga Nabi sendiri pada hari kiamat tu kita dapatlah. Dan juga bagaimana sebenarnya Nabi SAW ni nak ajar kepada kita ni untuk jadi seorang kata Islam, seorang Muslim ni yang sentiasa bersyukur dengan apa. Kalau kita tahu Nabi sentiasa bersyukur dengan apa yang Nabi lalui. Kalau kita tengok Nabi ini bagaimana dalam bab ke-8 kehidupan Rasulullah SAW ni,
cerita tentang dua hadis, cerita tentang kehidupan Nabi saja, bagaimana Rasulullah diuji dengan pelbagai ujian dan juga musibah sejak daripada dia lahir sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Saya katakan bagaimana dalam peristiwa Taif, orang Taif tolak dia, berlari dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Terdengar ada kocakkan air kat kaki Nabi kan ketika tu. Rupanya apa kocakkan bukan air, darah yang ada bila mana bukan saja dia tolak dakwah Nabi kat Taif, tapi dia kena baling batu, kena teruk ketika tu. Dan tetapi bagaimana Nabi sabar ketika tu, walaupun saya katakan malaikat yang berada di bukit-bukit, di gunung-gunung, di bumi Taif tu offer nak terbalikkan rakyat Taif, tetapi Nabi sabar dan akhirnya semua cucu cicit ketika tu yang berada di bumi Taif peluk Islam pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah tanpa ada berlaku peperangan. Mereka serahkan diri dan beriman kepada Allah. Itu sebab saya katakan bila mana kita tahu hadis-hadis ataupun apa yang Rasulullah SAW tunjukkan ni, ada hikmah dan sebab dia di sebalik ataupun akan di masa akan datang. Itu sebab bila mana kita lihat peristiwa Maulid Rasul ni, bagaimana siapa yang bagi nama Muhammad ni, kita dah baca siapa yang bagi nama Muhammad ni. Kali pertama nama Muhammad ni nama yang asing bagi orang-orang kafir di Quraisy kan, orang nama ada orang kafir nama Muhammad. Datuk dia Abdul Muttalib yang beri nama Muhammad ketika tu. Kalau kita lihat juga dalam peristiwa lain ada sebabnya juga hikmah kenapa Allah perlakukan ataupun peristiwa tertentu ni Allah perjalankan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ini kita lihat apa yang Nabi cuba sampaikan, walaupun lebih daripada 1000 lebih tahun dah wafat, tetapi apa yang kita lakukan, kita lihat dalam keadaan sekarang ni, kita mengasihi lagi mengikut apa yang cuba disampaikan ataupun cuba ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan saya katakan sentiasa saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan muslimin muslimat, adik-adik para hufaz, tak mampu dari mana saat kita terfikir untuk melakukan, kita tahu mana-mana sunnah yang kita mampu untuk lakukan, daripada saat itu sehingga kita wafat, kita cuba untuk istiqamah dan maintain, sustain untuk kita lakukan, supaya sekurang-kurangnya ada satu daripada amalan sunnah yang Nabi tinggalkan kita dapat praktikkan juga amalkan, insya-Allah. Ini untuk mana ni kita berhenti setakat tu, insya-Allah ada peluang dan juga ruang diberikan oleh Allah SWT dengan izinnya kita sambung lagi pada masa akan datang, yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada diri saya sendiri, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.